Assalamualaikum. Saya Nur Izzata Syekh binti Muhammad Zamri, nombor batch saya 055365. Pengenalan, ilmu mengenal Allah suatu asas penting dalam agama Islam. Yang kedua, menjadi kewajipan setiap umat Islam mempelajari mengenai Allah, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Dan yang terakhir, keutamaan tauhid pula. Seorang tokoh sufi termasyhur Al-Junaid Al-Baghdadi menyimpulkan bahawa majlis yang paling mulia dan yang paling terhormat ialah majlis yang terdapat di dalamnya perbincangan mengenai bidang tauhid. Latar belakang penceramah. Syekh Zaini Ahmad merupakan salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah dari negeri Pulau Pinang. Ceramah beliau banyak mengenai ketuhanan dan ilmu mengenai Allah yang dibahaskan menerusi YouTube dan Facebook beliau. Ceramah yang disampaikan bersesuaian dengan tahap kefahaman masyarakat, iaitu perbahasannya, contoh yang diketengahkannya dan perbincangannya lebih mudah difahami. Seterusnya, persoalan mengenai Allah dikemuka dengan suatu perspektif yang mudah, iaitu persoalan mengenai sifat Allah yang sempurna, menjelaskan kepentingan pengajian supaya sedar dan serah diri kepada yang maha hebat, yang maha agung, iaitu Allah Ta'ala. Allah memandang hati kerana Allah ingin berikan makrifatnya ke dalam hati. Isi kandungannya pertama, maksud risalah tauhid. Risalah adalah suatu utusan Allah, manakala tauhid merangkumi dua perkataan, iaitu ta yang bermaksud anta dan wahid yang bererti esa. Maka perkataan tauhid ini bermaksud engkau belajar mengenal Allah. Oleh sebab itu, risalah tauhid bermaksud utusan untuk mengenal Allah. Dalam kitab Syarah Matan Jauhar Tauhid ada disebutkan, sekira-kira bila engkau menyebut Allah, engkau dapat merasai dua perkara. Yang pertama, Allah itu nama kepada zat yang maha suci. Yang kedua, zat yang kamil, iaitu sempurna dan tiada kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tauhid ini dibawa oleh Nabi SAW. Firman Allah tentang tujuan Rasul didatangkan dalam surah An-Nahl yang bermaksud dia dan sungguh kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukannya. Sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Peranan Rasul untuk ajak manusia sembah Allah dan mentauhidkan Allah serta menjauhi tauhid, sembah selain Allah. Dalam bacaan doa iftitah dalam solat, pada ayat yang berbunyi wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, maksudnya sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Perkataan wajah di sini terbahagi kepada dua, iaitu wajah zahir dan batin. Maka halakanlah tauhid itu pada dua-dua wajah, iaitu tauhid zahir dan tauhid batin. Sifat-sifat Allah yang wajib diketahui. Kita perlu belajar sifat mustahil Allah agar kita tertakluk di bawah penguasaan Allah. Contoh sifat sempurna Allah yang berlawanan dengan sifat mustahil. Allah bersifat maha mengetahui, manakala sifat mustahil Allah adalah maha jahil. Sifat-sifat wajib Allah yang sempurna mempunyai 20. Sifat-sifat mustahil Allah yang ada pada makhluk mempunyai 20. Sifat-sifat harus Allah mempunyai 1. Keseluruhannya adalah 41. Tanda-tanda kefahaman seseorang terhadap Allah. Yang pertama, suka menuntut ilmu, belajar untuk menambahkan iman. Yang kedua, menjaga ilmu dan prihatin terhadap iman. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah SAW, iman kamu boleh bertambah dan berkurang. Bertambah iman kamu kerana bertambah ilmu. Dan ketahuilah iman kamu berkurang apabila kamu jahil. Daripada Abu Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sesiapa yang Allah hendakkan kebaikan kepadanya, Allah akan berikan kefahaman kepadanya. Sebab-sebab amalan menjadi cukup bagi Allah. Semua amalan yang dibuat mendapat keredaan Allah, bukan kualiti amalan yang banyak.
keperluan seseorang hamba ketika meninggal dunia, menambahkan ilmu untuk mendapat keberkatan hidup dan rezeki yang berkat. 3 perkara Allah akan buat kepada hambanya yang mencapai keberkatan. Yang pertama, jalan taubat dibuka sebelum mati. Yang kedua, nyawa dicabut perlahan-lahan dengan kasih sayang Allah. Dan yang terakhir, mendapat keredaan Allah selepas mati sepenuhnya untuk semua amalan. Belajar kenali Allah. Tujuan belajar dengan niat yang sahih, iaitu niat belajar untuk keluar daripada kejahilan dan menuju cahaya makrifat. Tanda faham seseorang itu dengan Allah adalah dengan wujudnya rasa bimbang dalam diri tentang keadaan imannya yang bertambah atau berkurang. Islam bukan merupakan agama kejahilan, sebaliknya Islam adalah agama makrifat. Tanda-tanda makrifah ada pada sifat-sifat Allah. Allah itu boleh kita kenal dan wajib kita kenal. Cara kenal Allah. Yang pertama, belajar dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, kenal Allah pada sifatnya. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam suatu amalan sebab Allah akan menilai kita. Dan yang terakhir, Allah beri ganjaran bagi setiap perbuatan kita. Maksud belajar yang sebenar. Dalam kitab Syarah At-Tahawiyah, penceramah menegaskan bahawa kita wajib mengenal Allah. Pertama, belajar kenal Allah. Kedua, belajar kenal nama-nama Allah. Ketiga, belajar kenal sifat-sifat Allah. Dan yang terakhir, belajar kenal perbuatan Allah, yakni yang ada pada sifat 20. Amalan yang amat dituntut. Yang pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya 2 rakaat fajar adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya tidak pernah dilihat Nabi SAW begitu mengambil berat berkaitan solat-solat sunat sebagaimana baginda SAW mengambil berat tentang 2 rakaat fajar. Ulasan yang boleh diambil daripada penceramah ini. Yang pertama, zikir boleh ubatkan hati yang lalai. Ingatan hamba kepada penciptanya dan Allah menyukai orang yang selalu ingat kepadanya. Yang kedua, ilmu yang bertambah akan mendapat keberkatan hidup dan keredaan Allah. Ilmu yang kita tambah dalam kehidupan seharian kita akan membuatkan hidup kita diberkati dan dikasihi oleh Allah. Dan yang terakhir, niat yang sahih untuk keluar daripada kejahilan dan menuju pada cahaya makrifat. Iaitu harus mempunyai niat yang betul supaya sentiasa belajar dengan bersungguh-sungguh akan ilmu yang dipelajari. Kesimpulan, fitrah asal manusia tidak sama sekali menafikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segenap aspek kehidupan. Orang yang menafikan kewujudan Allah adalah orang yang bersifat ingkar dan takabur. Perilaku manusia adalah dari gambaran dirinya sendiri maupun yang baik atau yang buruk. Mengenal Allah merupakan perkara yang wajib bagi umat Islam dan juga merupakan fardu ain. Setiap manusia ada perbezaan daripada sudut kemampuan dan kedudukannya. Dan yang terakhir, setiap manusia juga ada kelebihan dan kelemahan masing-masing dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala.